سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara saya, ayahanda saya Tuan Imam, tak lupa kepada muazzin, saf kepimpinan surau pengurusinya serta seluruh ahli jawatan kuasa, dan tidak lupa kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada malam ini yang masih lagi berada di dalam bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala limpahi kita dengan rahmat, keampunan, dan Allah berikan kepada kita hidayah kefahaman. Semoga di dalam perjalanan kehidupan kita dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman, lalu kita beramal dengan merasakan kelazatan dalam beribadah, dan akhirnya kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu berakhir sebelum bulan Ramadan, kita membicarakan di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam bab beriman kepada malaikat. Dan kita mengakhiri di dalam pertemuan kita dengan kita melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surah Hud ayat 69 sehingga ayat 73. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam membawa berita yang menggembirakan, iaitu menyatakan kepada Nabi Allah Ibrahim bahawa isterinya Sarah yang dulunya dikatakan mandul, tapi Allah berikan keizinan, Allah berikan kekuasaan nak buktikan bahawa kekuasaan mutlak hanya ada pada Allah. Lalu diberitahu bahawa isterinya Sarah itu akan hamil, melahirkan pula nanti seorang anak yang namanya Ishak, dan daripada Ishak itu pula akan dapat pula cucu bagi Nabi Allah Ibrahim, iaitu seorang juga Nabi dan Rasul yang bernama Yaqub. Di atas berita-berita ini nak menunjukkan kepada kita bahawa malaikat yang Allah ciptakan itu daripada jenis yang berbeza daripada manusia, tetapi manusia masih boleh melihat akan malaikat apabila malaikat itu dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupai manusia. Seperti mana yang kita pernah dengar dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bahawa malaikat Jibril pernah datang menjelma menyerupai kelakuan seorang manusia lelaki yang berpakaian yang sangat putih, dan dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu lutut dengan lutut. Lalu diletaknya tangan di atas riba Nabi. Lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu persoalan. Yang kita lihat dalam hadis yang begitu panjang itu menceritakan persoalan yang dikemukakan kepada baginda Nabi adalah berhubung dengan apa itu Islam, apa itu iman, dan apakah itu ihsan. Jadi hadis-hadis ini nak menggambarkan kepada kita bahawa malaikat ini walaupun dia bukan dari kalangan manusia, jenis yang tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian daripada hadis Umar Al-Khattab ini juga menjadi dalil bahawa malaikat-malaikat itu boleh menyerupai bentuk manusia dan lain-lain bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dulu, jangan pula sekarang kita kata semalam jumpa malaikat. Tak, itu zaman Nabi. Dan malaikat-malaikat ini tempat kediamannya adalah di langit, tetapi mereka boleh turun daripada langit dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita baca dalam
pertemuan yang lalu bagaimana ada malaikat yang bersilih ganti. Dia akan turun bertemu dengan kita pada waktu asar tadi. Dan sekarang pun dia bersama dengan kita tak nampak. Dan dia akan bersama dengan kita sampailah besok pagi ketika mana kumandangnya suara laungan azan. Maka malaikat itu akan naik bertemu dengan Allah, memberikan catatan-catatan di atas perilaku amalan yang kita lakukan. Ketika mana dia naik, diganti pula oleh malaikat yang lain sehingga kepada waktu asar. Itulah bersilih ganti setiap hari. Jadi nak tunjukkan bahawa tuan-tuan, malaikat ini boleh dilihat oleh manusia ketika mana Allah memberikan kebenaran untuk dia menyerupai bentuk manusia atau apa juga bentuk, sekira mana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita pernah baca dalam satu kisah apa yang disebut di dalam hadis sahih Imam Bukhari, disebutkan bahawa Nabi Musa alaihi salam ni tuan-tuan, dia pernah satu ketika dulu dia tumbuk malaikat. Hebat tak hebatnya Nabi Musa ni tuan-tuan. Dia pernah tumbuk malaikat sehingga akan terkeluar biji mata. Tuan-tuan baca dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari kitab Sahih Bukhari. Tapi kita kena faham, bila kita baca hadis ini, kita kena faham dulu bahawa bukan bermaksud Nabi Musa itu samsing, tidak. Maut. Hadis tu, dia datang ini nak tanya bila masanya. Walaupun kita ni orang biasa macam kita tak ada masa lah, malaikat nak datang tanya-tanya je dah. Bila sampai masa dan ajal, maka malaikat akan cabut saja nyawa. Dia tak ada nak bagi tempoh-tempoh dah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Tapi malaikat maut ni dia datang berjumpa dengan Nabi Musa, dia nak tanya sebab perintah Allah suruh pergi jumpa Nabi Musa. Tanya bila dia nak mati. Tapi dia datang ketika itu tidak memperkenalkan diri dia. Dia datang dalam rupa manusia, tidak memperkenalkan diri dia. Nabi Musa tak kenal siapa ni, datang duk tanya. Maut ni balik mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kamu datang dengan tidak memperkenalkan diri. Jadi Nabi Musa ni tak sangka kamu ni malaikat, jadi ditumbuk. Ini yang diperjelaskan oleh Imam Khuzaimah, begitu juga yang diriwayatkan, yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia sebut bukan sebab Nabi Musa ni seorang yang bengis, tidak, tapi oleh kerana dia tak kenal siapa datang tiba-tiba dia tanya bila kamu nak mati. Akhirnya bila malaikat balik mengadu balik kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kata pergi balik bagi tahu dekat Nabi Musa, perkenalkan diri, lupa balik bagi tahu aku ni malaikat maut. Sekarang ni Allah suruh aku datang tanya kamu ni nak mati ataupun kamu ni nak umur sampai bila. Bukan Nabi Musa ni tak nak mati, tapi perkenalkan diri. Akhirnya apa yang berlaku, Allah perintahkan Nabi Musa ni tuan-tuan, letak tangan dia tu atas belakang lembu, binatang yang ada bulu itu dia letakkan. Seluas tangan dia itu, seluas itulah bulu-bulu tadi dihitung, setiap helaian bulu itu bersamaan dengan 1 tahun kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kira bulu tuan-tuan, berapa punya banyak bulu, nak dikirakan, tu baru luas tapak tangan. Tapi semua ini Allah kurniakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jangan pula kita mendabik dada, oh kita pun nak macam tu, kirim salam. Kita bukan standard kita macam standard Nabi. Itu yang disebutkan bahawasanya, kalau kita lihat di dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, apakah yang menghalang engkau berziarah kepada kami? Nabi Muhammad tanya dulu kepada malaikat, oleh kerana kamu ni di langit, apa yang halang kamu? Kalau boleh datanglah ziarah selalu.
Tapi malaikat kata apa? Malaikat menjawab apa yang dijawab di dalam surah Maryam ayat 64. Berkatanya malaikat, kami tidak turun daripada masa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhan. Nak tunjukkan di sini malaikat ni dia turun naik itu dengan perintah Allah, bukan saja-saja dia. Kerana itu dikatakan malaikat ini jenis makhluk yang sangat taatnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, walaupun kita katakan dalam pertemuan yang lalu bahawa malaikat ini dari segi kejadian dia lebih awal daripada manusia, senior dia. Seniority dia tu dia lebih tinggi berbanding manusia. Dia jadi dah lama dah baru Allah ciptakan Adam. Tapi bila Allah nyatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah bagi tahu kepada malaikat bahawa aku nak lantik di atas muka bumi ini khalifah fil ard, di atas muka bumi. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, bagi tahu kepada Allah, adakah kamu nak lantik atas muka bumi ini makhluk yang akan menjadikan permusuhan, yang akan menumpahkan darah? Dia nyatakan kepada Allah. Bila dia nyatakan kepada Allah ni tuan-tuan, sebab tu bila kita baca Al-Quran, bukan kita baca melihat pengertian semata-mata, tetapi kita kena tadabbur. Bila mana kita bertadabbur, kita nak lebih lagi, kita lihat sedikit lagi ulasan, huraian di dalam tafsir. Bila mana malaikat nyatakan kepada Allah, adakah kamu nak menjadikan di atas muka bumi ini makhluk yang akan menumpah darah? Bukan bermaksud malaikat protes kepada Allah, tetapi mereka menyatakan kepada Allah supaya mereka mendapat info balik, maklum balik, ini yang kami sangkakan wahai Allah. Manusia ini jenis manusia, ada jenis makhluk yang akan menumpah darah. Inikah yang kamu nak jadikan sebagai khalifah? Lalu bila Allah nyatakan dalam jawapan yang pendek, aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu tidak ketahui. Bila jawapan itu mereka dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka akur dan mereka terima, biarpun seniority mereka itu lebih tinggi, mereka lebih awal daripada manusia yang dijadikan, tapi bila Allah telah menentukan khalifah di atas muka bumi fil ar ini adalah manusia, lalu mereka terima. Ini hebatnya makhluk Allah yang bernama malaikat. Sebab itu mereka kata, kami tidak turun daripada masa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhan. Dialah jua yang menguasai segala dan mentadbir apa yang di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita, serta apa yang ada di antaranya. Tiada Tuhan, ya, Allah itu tiada Tuhan yang lupa. Allah ni bukan Tuhan yang jenis suka lupa. Sebab tu kalau kita baca di dalam kitab ini bagaimana dinyatakan penciptaan malaikat. Bagaimana dikatakan di sini? Malaikat itu dalam penciptaannya ada berbeza antara satu malaikat dengan satu malaikat yang lain. Mereka ni pun berbeza-beza. Sebagaimana adanya perbezaan mereka dalam hal dan kedudukan pangkat, tugas, sebagaimana yang semuanya itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatir. Allah nyatakan dalam surah Al-Fatir ayat yang pertama sekali, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'alil malaikati rasulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah, yang tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Allah jugalah yang menciptakan malaikat sebagai utusan-utusannya yang bersayap 2, bersayap 3 dan bersayap 4. Allah sebut dalam Al-Quran ni ada yang sayap 2, ada yang sayap 3, ada yang sayap 4. Nak tunjukkan adanya perbezaan antara malaikat ini dari segi pemilikan sayapnya pun dah berbeza.
sudah pastilah tugasannya berbeza. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang dalam Imam Muslim dan juga di dalam Imam Bukhari, mereka meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam mempunyai 600 sayap. Jibril ada 600 sayap. Kalau tadi dalam Al-Quran kita dah temui ayat bagaimana Allah ceritakan bahawa malaikat itu dalam surah Al-Fatir ayat pertama ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Tapi dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita Jibril alaihi salam ni malaikat yang selalu berdamping dengan dia, yang datang menyampaikan wahyu, yang menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Malaikat Jibril alaihi salam ini ada 600 sayap. Sebab tu dalam orang katakan dalam rekod catatan sepakatnya para ulama, dia menyatakan bahawa Jibril alaihi salam ni tuan-tuan memang ada 600 sayap. Dan 600 sayap ini 300 sebelah kiri, 300 sebelah kanan. Satu sayapnya bila dibuka kiri dan kanan itu dibuka baru satu sayap. Nabi SAW dia lihat apa yang berlaku, tertutupnya langit dan bumi. Baru satu sayap dibuka, kiri buka, kanan buka. Nabi melihat tertutup langit dan bumi. Masih ada lagi 299 sayap lagi sebelah kiri, 299 sayap lagi sebelah kanan yang belum buka. Besar tak besar tuan-tuan? Masya Allah, ya, hebat malaikat. Kenapa kita nak beritahu hebatnya malaikat ni? Nak tunjukkan hebatnya malaikat ini, biarpun mereka mempunyai kuasa dan tenaga yang lebih dikurniakan Allah, tetapi mereka tergolong sebagai makhluk yang sangat taat. Manusia ni lemah, manusia ni dhaif, manusia ni terbatas kuasa dan tenaga, tetapi somethingnya Masya Allah, hebat sungguh manusia. Nabi pernah lihat 2 kali malaikat Jibril alaihi salam ini dalam rupa yang asal. Kali kedua Nabi lihat waktu mana? Nabi lihat sebenarnya dalam keadaan yang sebenar, keadaan Jibril ketika mana di Sidratul Muntaha. Waktu di Sidratul Muntaha ini satu tempat pemisah, tempat membataskan antara makhluk dengan yang lain. Tak boleh, maksudnya boleh sampai di situ, atas tak boleh dah. Jadi ketika itulah baru Nabi melihat bagaimana keadaan sebenar yang Jibril alaihi salam itu, bila mana 600 sayap yang ada pada Jibril AS itu 300 kiri, 300 kanan itu dibuka ketika itu. Nabi lihat, Nabi kagum. Bila Nabi kagum, apa kata baginda Nabi SAW? Nabi kata, aku kagum dengan ciptaanmu wahai Jibril. Ma'azama kulluku ya Jibril, aku kagum. Tengok kamu ni, aku kagum semua. Tapi Jibril kata apa? Jibril kata, la taqula haza Muhammad. Jangan kamu kagum dengan aku wahai Muhammad. Kenapa Nabi kata tak boleh aku kagum? Aku tengok kamu hebat. Sayap kamu punya dahsyat, punya hebat. Sebab kata dengan Jibril AS, kalau kamu kagum, kamu melihat aku ni dah hebat macam ni, sebenarnya aku ni tak hebat. Ada lagi yang Allah cipta malaikat yang lebih hebat daripada aku. Ada lagi rupanya. Kita dengar Jibril ni dah cukup hebat dah. Tak, kata Jibril, ada lagi. Yang lagi hebat Allah jadikan siapa? Malaikat yang meniup sangkakala. Siapa malaikat yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini kata Jibril alaihi salam, dia ada sayapnya 600 sebelah kiri, 600 sebelah kanan.
Malaikat Jibril yang datang selalu jumpa Nabi tu, Nabi kagum tengok dia. Dah begitu dah waktu dia buka sayap dia, dia tunjuk rupa asal dia ketika mana di Sidratul Muntaha. Dia tunjuk rupa asalnya. Nabi kagum, tapi kata dia, jangan kagum kepada aku wahai Muhammad. Ada lagi makhluk lain yang Allah beri lebih hebat pada aku. Kita manusia macam mana? Belajar silat baru dapat 2-3 buah, amboi kagum hebat dah. Siapa berani mai ah? Membujur lalu melintang patah baru belajar 2 buah. Tok guru tak ada turun buah habis lagi. Dia dah rasa dia hebat dah. Baru duduk sebagai apa? Sebagai orang-orang biasa ni. Tapi oleh kerana duduk mana? Duduk dalam geng line 3. Grup 3 line. Dia rasa dia hebat lah. Jangan kacau saya. Tengok sikit tu. Tanda kat kereta saya tu. Apa dia? Cuba tengok betul-betul tu. 3 line tu. Peduli apa 3 line ke 10 line pun. Kalau malaikat datang dia tak kira lah. Malaikat dia tak kira line-line lah. Dia datang tu kalau sampai masa dan ajal dia ambil je. Tapi malaikat Jibril ni dia kata jangan kagum dengan aku. Kerana ada lagi yang lagi hebat. Malaikat Israfil 600 sayap sebelah kiri, 600 sayap sebelah kanan. Dan ketika mana satu sayap dia buka ini, ketika mana malaikat Israfil dia buka satu sayap, sudah menutup alam semesta yang ada ini, habis tertutup. Baru satu sayap. Jibril yang ada 600 sayap yang besar ini boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Satu sayap dia dibuka. Malaikat Jibril AS yang ada 600 sayap yang besar tadi, yang menutup langit dan bumi tadi, baru satu sayap malaikat Jibril buka, dah tertutup langit dan bumi. Apatah lagi kalau malaikat Jibril AS buka 600 sayap. Tetapi dalam 600 sayap dia yang ada itu pun boleh bernaung di bawah satu sayap Jibril, malaikat Israfil. Hebat. Kata Nabi Muhammad, hebat betul. Aku kagum kalau macam tu. Dia kata apa kat Nabi Muhammad? Jangan kamu kagum. Ada lagi yang lagi hebat. Ada lagi hebat. Rupa-rupanya bila kita belajar ilmu akidah ni, baru kita tahu, kalaulah malaikat yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini pun dah cukup hebat, bagaimana penciptanya itu sudah pasti lebih hebat. Kalau kita hari ini kita jalan, selalu saya bagi contoh, kita katakan lalu dulu bayar duit, bayar tol. Hari ini tak payah dah, lalu je pegang kad, touch and go, touch and go. Touch saja go, touch saja go. Ada lagi hebat ustaz, tak payah touch, lalu je palang terbuka sendiri. Macam orang hebat tu, smart tag. Yang sekarang ni baru pula lagi, RFID. Tak erti pakai saya yang tu. Tapi nak tunjukkan hebat teknologi. Tetapi manusia selalunya dia akan memuji dan kagum dengan kehebatan teknologi yang sentiasa berubah dari masa ke semasa. Tetapi dia tidak pernah memuji kehebatan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mencipta manusia, yang diberikan akal. Dengan akal manusia itu dia boleh berfikir bagaimana nak merubah dan meningkatkan, upgradekan teknologi yang ada dari masa ke semasa. Cubalah puji pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, kalau kamu rasa aku yang hebat ini, 600 sayap ini, kamu lihat sebenarnya ada lagi hebat malaikat Israfil. Malaikat Israfil buka satu sayap aja, aku yang 600 sayap yang kamu kagum ini boleh bernaung di bawah malaikat Israfil. Tetapi kamu jangan kagum malaikat Israfil, kerana ada lagi malaikat lain yang lebih hebat. Siapa dia? Iaitu malaikat yang memegang arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang ditugaskan memegang arasy Allah ini tuan-tuan, di dalam, kalau kita baca di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Haqqah, tengok ayat 17, dinyatakan di sana ada malaikat
yang ditugaskan dalam pertemuan kita yang akan datang. Kita akan jumpa ayat tu dalam muka surat 126. Allah ceritakan bahawa sedangkan malaikat itu ditempatkan di penjuru-penjuru sambil mereka memegang arasy Allah Subhanahu wa taala. Seramai 8 malaikat memegang arasy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang memegang arasy ni, kalaulah tadi kita katakan malaikat Israfil ni hebat, malaikat Israfil hebat. Malaikat Israfil ni dia buka ke semua sayap dia, 120 sayap yang dia ada. 120 sayap, 120 sayap. 1200 sayap malaikat Israfil ada. 600 kiri, 600 kanan. Kalau dia buka lah 1200 sayap ini, dia boleh bernaung di bawah satu sayap malaikat yang memegang arasy, iaitu malaikat Al-Hamalat Al-Arasy. Malaikat Hamalat, malaikat yang memegang arasy Allah Subhanahu wa taala ini, kalau dibuka satu sayap dia, malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Israfil yang ada 1200 sayap tadi boleh bernaung di bawah dia. Nak tunjukkan besarnya malaikat yang memegang arasy. Jadi kalaulah tuan-tuan, malaikat yang besar ini ditugaskan pegang arasy, maksudnya arasy itu besar ke kecil? Besar. Apabila arasy itu sendiri merupakan satu tempat yang sangat besar. Besar dari segi apa? Dari segi kekuasaan pemilik dia, sudah pastilah yang empunya arasy itu adalah yang maha besar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca kitab akidah, kitab tauhid, baru kita dapat mengagungkan pencipta, yakni Allah. Tapi kalau kita tak baca, kita duk baca kitab majalah mangga, duk tengok buah mangga artis itu, buah mangga artis ini, baca majalah gila-gila, kepala kita jadi gila-gila. Baca majalah tentang resepi kuih, dia kira dia cerita nak buat resepi kuih muih je. Tapi bagaimana nak meresepikan dalam ibadah kita supaya mendapat redha Allah, kita tak cuba. Kita baca, kita lihat bagaimana kemegahan yang ada pada raja-raja yang ada pada hari ini. Tuan-tuan tengok istana pun cukuplah. Istana negara dengan banglo orang kaya, sama besar tak? Tak sama. Tak sama besar, tuan-tuan. Tu banglo orang kaya. Dia takkan boleh lebih hebat daripada istana negara. Itu baru istana negara. Maka istana-istana yang ada dalam dunia ini, adakah boleh disamakan dengan istana milik Allah Subhanahu wa taala? Sudah pasti tidak. Tetapi orang yang miskin macam kita, orang yang tidak ada harta kekayaan macam kita, boleh memiliki kekayaan, boleh memiliki istana yang hebat di dalam syurga Allah kalau kita belajar. Dan kena yakin dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan mudah. Nabi sebut apa? Bacalah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu petang atau malam. Allah akan bina istana bagi orang yang menjadikan amalan itu untuk dirinya. Bina istana di dalam syurga Allah. Mana kontraktor dia? Allah yang membinanya. Bukan kontraktor kelas D, kelas A, tidak. Tapi Allah yang membina, sudah pasti hebat. Tapi yang ni kita tak ketahui. Ramai yang tak beramal sebab apa? Tak tahu. Memanglah tak tahu sebab kita tak belajar, tak ambil tahu. Yang kita dah ambil tahu tentang artis. Kecoh bila tengok awal Asy'ari kena masuk mahkamah digari tangan. Habis TikTok semua dah keluar dah. Kenapa awal Asy'ari masuk mahkamah kena gari tangan? Siti Bainun tak kena gari. Dia buat perbandingan di situ. Cantiklah. Baguslah juga dia buat perbandingan tu. Kenapa awal Asy'ari
cuma pecahkan pagar rumah saja kena gari, Siti Bainun tak kena gari, sedangkan Siti Bainun dituduh, belum lagi didapati bersalah, dituduh mencederakan anak OKU. Baguslah kita buat perbandingan itu. Tetapi cuba kita buat perbandingan pula, bila kita nak balik kampung berhari raya, kita cek enjin kereta, cek minyak hitam, cek brek, supaya perjalanan kita tidak terkandas dalam perjalanan. Kita nak kalau kita kampung di belah Jerantut, sampai Jerantut. Kampung kita di Kuala Terengganu, sampai Kuala Terengganu. Kampung kita di Perlis, Arau, sampai. Kita cek kenderaan kita. Tapi kenapa kita tidak cek perjalanan kehidupan kita, yang mana kita pasti akan balik ke kampung asal kita, kampung datuk kita, iaitu Nabi Adam alaihissalam di dalam syurga Allah. Kita cek tak amalan kita selama ini betul atau tidak? Jarang. Cukup tak amalan yang kita buat ni, ataupun cukup tak bahan-bahan yang kita nak sediakan bekalan untuk kita bawa balik kampung, seperti mana kita balik kampung yang hari raya baru ni? Kita tak buat. Tapi bila balik kampung sementara, kita buat habis. Tanya lah, ni dah semua bawa balik kan selimut, bawa tak bantal? Bawa tak bantal? Kat kampung nanti rumah nenek tak cukup bantal, bantal busuk pun dibawa. Tetapi nak balik ke kampung yang kekal abadi, iaitu negeri akhirat, kita tak buat persiapan. Kita tak buat perbandingan ini dalam kehidupan ini, yang kadang-kadang kita katakan gagalnya kita kerana berjaya kita bawa dalam perbandingan kehidupan, tetapi kita tidak bawa perbandingan kehidupan itu dengan perbandingan akhirat yang kita akan tuju. Maka apa kata Nabi SAW tentang malaikat ini? Malaikat hamalat ini, malaikat yang besar ini, yang dia ada 1,200 sayap di sebelah kiri, 1,200 sayap di sebelah kanan, yang tugasnya memegang aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, aku diberikan kebenaran. Siapa yang beri kebenaran kepada Nabi? Allah. Kata baginda Nabi SAW, aku diberi kebenaran untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat hamalat ini. Kata baginda Nabi, daripada telinganya nak pergi ke bahunya. Ini pun satu juga, nak kena faham. Bila kita sebut telinga dengan bahu, jangan tuan-tuan bayang telinga macam telinga kita, bahu macam bahu kita. Ini kadang-kadang kita bandingkan benda macam ni, yang kadang-kadang jadi caca marbol. Saya pergi kuliah satu tempat, saya berdoa, diminta bawa doa sikit sebab ada orang sakit. Jadi kita pun berdoa lah. Wahai Allah, sesungguhnya ya Allah, kami ini berada di dalam genggaman-Mu ya Allah. Kami tidak ada daya upaya ya Allah, segala-galanya berada di dalam genggaman-Mu wahai Allah. Kita nak bagi tahu bahawa kita ni bukan ada kuasa apa pun, Allah yang maha kuasa. Lepas baca doa terus dia melulu main. Ustaz, doa tadi boleh bawa kepada kesesatan Ustaz. Buat sesat kenapa? Ustaz sebut kita berada di dalam genggaman-Mu wahai Allah. Genggam ni manusia Ustaz, bukannya Tuhan. Kalau Ustaz sebut genggam, macam manusia lah genggam. Tapi kita bukan buat nak bergaduh. Kalau nak bergaduh, nak cakap juga, saya nak tanya sikit. Sifat Allah ada berapa? Salah satu sifat Allah kamu belajar tak, namanya Allah wujud? Ya Ustaz, ada. Wujud tak apa? Ada. Belajar tak bahawa Allah tidak boleh persamaan sifat dengan makhluk? Ya, belajar. Sekarang saya nak tanya, kamu ada ke tak ada? Jawab depan saya, ada ke tak ada? Ada. Kalau kamu ada, Allah ada ke tak ada? Ada. Mana boleh kamu cakap dia tak boleh sama? Kalau kamu ada, maksudnya Allah tak ada. Kamu nak yang mana satu? Allah ada tak ada? Allah ada Ustaz. Maksudnya kamu tak ada sekarang. Bengong aja. Baru dia tahu. Kena faham, kena mengaji lah. Adanya Allah tak sama macam adanya makhluk. Kekuasaan Allah tidak seperti kekuasaan yang ada pada makhluk. Keterbatasan itu. Jadi apa kata Nabi SAW? Nabi sebut bahawa malaikat hamalat ini, malaikat yang memegang aras ini, kata Nabi, aku diberi kebenaran untuk menceritakan tentang bagaimana hebat dia.
Kata Nabi, daripada telinganya nak pergi kepada bau. Telinga dengan bau ni tuan-tuan bukan jauh. Kalau kita bayangkan kita manusia ni, telinga dengan bau bukan jauh pun. Tetapi kata Nabi, daripada telinga nak menuju ke bau ini mengambil masa 700 tahun perjalanan. Besar macam mana kita nak bayangkan tuan-tuan. Ya, semua tu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita orang katakan yang diberikan keterbatasan pemikiran, keterbatasan akal dan minda, keterbatasan daripada kekuasaan kudrat, maka kita tidak boleh lari daripada kembali kepada Al-Quran dan hadis. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, maka kita kena terima dan kita tidak boleh menolak walaupun ianya tidak bertepatan dengan logik akal. Kadang-kadang apa yang dalam Al-Quran diceritakan tu tak logik dengan akal kita. Tapi Al-Quran sebut, kena terima. Contohnya apa? Ashabul Kahfi. Cerita bagaimana pemuda-pemuda yang tidur, dia rasa tidur sehari tapi rupanya ratusan tahun. Tak logik, ustaz, tidur ratus tahun mati dah tu. Lah, ini Al-Quran sebut, kena terima. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut banyak benda-benda yang kadang-kadang kita nampak macam pelik, tak logik. Tapi walaupun tak logik, kerana itu merupakan hadis, suatu yang disebut oleh baginda Nabi, maka kita kena yakin dan kita terima. Seperti mana kita meyakini adanya malaikat, kewujudan dia, dengan meyakini adanya makhluk Allah yang begitu hebat ini, maka kita berimanlah kepada Allah. Kerana syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh menolak kerukunan-kerukunan yang ada di dalam rukun-rukun iman, termasuklah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu sebagai hamba Allah, dia kena berpegang apa yang disebut di dalam hadis Nabi. Cuma dalam bab berpegang kepada hadis ini pun bukan kita ambil sembrono. Tak boleh begitu, sebab kita ada adab. Iaitu pertama, bila mana kita melihat sesuatu hadis, pastikan hadis itu adalah hadis yang sahih. Kerana bila hadis sahih ni, dia ada pegangan dia, diamalkan, disebut oleh imam-imam yang muktabar, para ulama. Jadi kita amal pun taklah rasa kita, orang katakan keyakinan kita itu akan menjadi padat, menjadi mantap. Kalau kita beriman dengan sesuatu yang mana puncanya itu kita tak ketahui, takut lama-kelamaan kita timbul dalam diri kita ni rasa, orang katakan, gusar. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Tapi bila mana dia datangnya daripada Allah dan Rasul, lebih-lebih lagi hadis pula adalah hadis yang sahih, maka memberikan kekuatan kepada kita untuk kita beramal. Baik, akhirnya dalam malam ini yang kita nak bicarakan, disebut di sini bahawa malaikat-malaikat itu masing-masing diberi oleh Allah darjat kedudukan yang tertentu dalam menunaikan perintah-perintah Allah serta menyampaikan risalahnya, dan mereka sentiasa bertasbih. Malaikat ini mereka sentiasa bertasbih kepada Allah. Maksudnya mereka tak duduk saja-saja. Kita ni ialah bagi manusia macam kita, ada masa kita nak makan, nak minum. Manusia tak sama dengan malaikat. Manusia ada masa dia nak pergi ke bilik mandi sebagainya, tapi malaikat tidak. Namun demikian, kita boleh mengambil iktibar di sana bahawa malaikat ini walaupun hebatnya begitu, dia tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada dia. Kita ni manusia ni kadang-kadang itulah kuasa yang diberikan sedikit, kadang-kadang salah guna kuasa. Itu yang kita bimbang hari ini. Sebab tu saya katakan tuan-tuan, hari ini dalam kita nak bercakap, pastikan datang daripada punca yang benar. Saya makin hari makin bimbang tengok. Kerana apa? Yang kadang-kadang menyesatkan masyarakat bukan orang biasa, tetapi di kalangan ustaz-ustaz juga. Ini yang kita orang awam makin bingung. Macam yang baru ni bila nak raya, ada juga seorang ustaz, dia sebut dah dalam masjid, waktu mana dia bagi kuliah sebelum berakhirnya Ramadan.
Dia sebut di sana makcik-makcik jangan sama sekali raya pada hari Selasa. Kalau makcik-makcik beraya hari Selasa, beraya hari Isnin, jangan berhari raya pada hari Isnin. Rayalah pada hari Selasa sebab ahli falak dah beritahu raya hari Selasa. Saya pun pelik, ahli falak mana beritahu kat dia kata raya hari Selasa. Saya dulu pun salah seorang daripada yang terlibat dalam tengok anak bulan. Pun kita tak boleh buat announcement selagi tak di-endorse oleh Datuk Mufti. Datuk Mufti pun tak buat pengumuman walaupun dia dah endorse sign semua. Benda itu akan dihantar kepada penyembah mohor besar raja-raja untuk membuat pengumuman. Tapi kita cepat sangat. Bila kita menghasut ataupun kita beri satu kenyataan, masyarakat hari ini dia tak baca kitab ni sangat ni tuan-tuan. Kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia tak baca. Kitab Imam Syafi'i, fiqh Imam Syafi'i dia tak baca. Masyarakat hari ini tak boleh nak baca Riyadhatus Shalihin, Mustikah hadis. Dia baca di mana? Dia baca perwatakan ustaz-ustaz. Kalau watak ustaz tu bawa begitu. Tapi bila mana ada ustaz kata jangan raya pada hari Isnin makcik, raya hari Selasa. Ahli falak dah beritahu. Ahli falak mana beritahu? Bila mana hari raya jatuh pada hari Isnin, hadis Nabi sebut bagaimana? Hadis Nabi sebut, baginda Nabi SAW menyebutkan, berpuasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan. Berhari rayalah kamu bila mana kamu melihat anak bulan. Apabila anak bulan tidak kelihatan, maka genapkanlah puasa kamu menjadi 30 hari. Kalau tak nampak anak bulan. Tetapi yang awal tadi Nabi dah sebut, berpuasalah kamu setelah melihat anak bulan, berhari rayalah kamu setelah melihat anak bulan. Dan pada tahun ini anak bulan kelihatan di Langkawi dan anak bulan kelihatan di Labuan. Dulu waktu saya dah tengok dulu satu tempat yang sangat kita bimbang adalah Teluk Kemang. Ini tempat yang selalu kadang-kadang orang lain tak nampak, tempat dia nampak. Cukup kita bimbang. Tapi kita takkan buat announcement selagi semua tempat pencerap anak bulan seluruh negara dah buat pengumuman. Tidak kelihatan. Tapi baru ni anak bulan kelihatan. Maksudnya Nabi dah sebut bila mana melihat anak bulan maka berhari rayalah kamu. Agak-agaknya ustaz ni raya ke tak raya? Hari Isnin. Dia suruh orang raya hari Selasa. Kalau dia tak raya hari Isnin, dia masih berpuasa, bermaksud ustaz ni buat kerja haram. Berpuasa pada hari yang diharamkan. Kalau dia raya juga hari Isnin, sebab dia kuliah 5 hari sebelum hari raya. Lepas tu dia tak pergi dah masjid tu. Makcik-makcik tu pegang. Suami dia kata, masaklah cepat, besok raya. Dah, ustaz tu cakap raya hari Selasa. Dah pengumuman tadi dah. Suami kata, raya besok, ketupat keluarkan rebus. Tak, saya kata hari Selasa juga. Abang siapa? Driver lori pun nak cakap lebih. Tu ustaz beritahu hari Selasa. Ni yang patutnya kadang-kadang kena pelempang ustaz ni. Jangan buat benda yang menyalahi hukum. Kita ada pemerintah. Kalau saya sendiri sebagai ustaz, saya tengok-tengok anak bulan kelihatan. Orang lain semua tak nampak. Seluruh negara tak nampak anak bulan. Saya nampak. Apa kata baginda Nabi? Apabila kelihatan anak bulan, maka berhari rayalah kamu. Saya raya. Seorang-seorang diri saya. Tuan-tuan tak perlu raya. Sebab tuan-tuan tak nampak. Tuan-tuan berpegang kepada pengumuman daripada Majlis Penyembah Mohor Besar Raja-Raja. Saya bukannya orang yang diberi autoriti untuk buat pengumuman. Maka oleh kerana saya nampak, saya raya seorang-seorang. Tapi tak bolehlah, makan tupat satu taman pergi makan. Kenapa ustaz makan? Saya nampak nak bulan malam. Hampa tak nampak. Tak bolehlah adab dia. Makanlah seorang-seorang tapi dah nampak raya. Ini kan pula, ya, kita ni bukan orang yang punya autoriti. Kita nak
menghalang orang ini. Sebab tu dalam bab ni kena hati-hati dalam berbicara, sebab kita ustaz ni tuan-tuan bukan lesen masuk syurga dan dia tak habis di dunia, dia akan dibawa sampai ke akhirat. Kalaulah hari Selasa, hari Isnin yang baru ni ustaz terlibat, dia berhari raya sebab dia buat pengumuman, dia raya. Makcik-makcik sana tak raya. Maka apa hukum? Hukumnya pertama, dah kita menghalang orang berhari raya. Yang kedua, Allah sebut dalam Al-Quran, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar azab. Dia bercakap tapi dia tak buat. Dia cakap seorang, jangan raya makcik hari Isnin, jangan raya makcik hari Isnin. Lepas tu dia raya. Sebab tu dalam hal ni tuan-tuan kena hati-hati. Ya, ada perkara yang kita boleh cakap, ada perkara yang kita tak boleh bercakap. Kena memberi wala kepada pimpinan. Seperti mana kalau tuan-tuan tangkap pencuri memang dia masuk rumah kita, dia curi barang kemas dalam bilik kita yang ada dalam laci rumah. Tuan-tuan tak boleh bawa dia keluar potong tangan, tak boleh. Walaupun hukum potong tangan kepada pencuri, tuan-tuan tak boleh potong, sebab hukum memotong itu jatuh kepada pemerintah. Ini kita pakai nak main bubuh kita je, tak boleh. Ada had batasan dia. Jadi mudah-mudahan kita faham antara hukum akidah, fiqh, hukum ibadah, semua itu ada di dalam pengajian. Maka kita belajarlah supaya kita memahami sedikit demi sedikit agar amalan kita bersandarkan kepada pegangan yang betul. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkan kami dengan agama-Mu ya Allah. Permudahkan bagi kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Sesungguhnya ya Allah, kami cukup yakin benar apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, dikurniakan syurga olehmu. Maka kami merayu kepadamu ya Allah sebagai hamba yang sangat lemah ini ya Allah. Jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir semua pada malam ini dan juga ahli keluarga masing-masing, seluruh umat Islam yang berada di sekitar surah Al-Ma'arij ini ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan juga mereka di kalangan hamba-Mu ya Allah, yang dikurniakan kelancaran lidah dan bibir agar kami dapat melafazkan kalimat syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir ya Allah. Lalu Kau redha dan kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.